Hai, Assalamualaikum. Saya Azan Safwan bin Haji Zam, menetap Talin Jaya. Hari ini kita nak kupas sikit mengenai apa itu umrah. Mungkin orang cakap macam takut-takut nak pergi umrah atas sebab faktor cakap-cakap orang yang membuat kita takut nak pergi umrah sebenarnya. Bergantung pada niat. Alasan tu ada nombor 2, nombor 3. And then kalau kita niat tu ada, insya-Allah dipermudahkan Allah lah. Kalau kita ada target, insya-Allah lah kita dapat apa yang kita idamkan. Contoh kita nak beli rumah lagi 2 tahun. Insya-Allah kita mesti akan mengumpul, betul tak? And then kalau kita mengumpul, dan insya-Allah kita akan dapat benda tu lah. Tak berhasil jika tiada usaha. Yang orang tak tahu sebenarnya nak pergi umrah ni kita kena sediakan dalaman kita punya mental dan kedua fizikal. Sebab apa? Bila kita nak buat umrah nanti kita memerlukan tenaga yang banyak. Dan umrah tu terbagi kepada 3 benda lah. First, kita akan tawaf, and then sa'i, dan kita akan tahlul. Kalau contoh orang berumur tu dia kena lebih kurang kena exercise sikit lah sebelum kita nak pergi umrah ni. And then kita takut terkejut dah sampai sana nanti kena menggunakan tenaga sikit. Cadangkan kepada jemaah kalau boleh dia kurang kesihatan, and then kita suruh dia bawa anak untuk temankan mak atau ayah supaya nanti kat sana dia ada assistant. Tapi kalau nak mengharapkan 100% mutawif nak jaga semua jemaah, mutawif tu pun manusia, dia akan terlepas pandang. Jadinya kita suggestkan sebelum nak pergi umrah, kalau contoh ada kes yang baru-baru ni, ada orang tanya, Azwan, saya nak pergi umrah bawa mak saya ni, tapi mak saya ni dia bawa wheelchair, tapi ada siapa-siapa nak tolong tolakkan. And then saya cadangkan biar daripada keluarga sendiri temankan ibu dan ayah tu untuk pergi buat umrah. Dan jangan biarkan dia seorang-seorang terkotang-kanting, takut nanti tak ada teman nak bercakap, nak tolong assist dia, bantu daripada point A ke point B, nak buat umrah nanti nak tolak lagi, macam-macam lagi aktiviti yang kena buat. Kita minta surat kebenaran daripada doktor. Kalau penyakit juga, macam contoh sakit jantung yang tinggi, tahap yang kritikal tu, dia perlukan surat daripada doktor. Kalau doktor tak lepas, memang tak lepas lah. Kalau doktor lepas, alhamdulillah rezeki lah. Kos tu kemungkinan ya, macam berbalik kepada yang soalan yang sebelum ni. Kita kalau boleh kita mengumpul lah setiap hari tu berapa ringgit. Tapi kita kalau boleh check status travel agency berkenaan dekat website ke apa-apa yang ada mengenai status syarikat tu. Call jabatan kementerian, tanya syarikat ni wujud ke ataupun macam mana. Sebab kita ada kes yang sebelum ni kan ada banyak kes penipuan. And then ada satu jemaah kita dari Terengganu, Kuala Terengganu, dia call pejabat kementerian Pelancongan Negeri Terengganu, betul ke syarikat ni wujud? Kementerian cakap wujud dan syarikat ni tak ada apa-apa masalah. Okey, bertauliah ni kalau contoh 1-2 tempat membuat kursus macam ni lah. Tapi kalau boleh biar ada tauliah dan berpengalaman. Sebab apa? Kita tahu kita membawa jemaah-jemaah ni bermacam-macam ragam. Kalau dia bertauliah sekalipun, kalau tak ada pengalaman, itu bermasalah juga. Yang penting dia ada pengalaman, tak paling tidak pun praktikal. Dia dah pernah pergi sana. Kalau kita hantar-hantar pergi sana kucak-kacir, takut jadikan jemaah yang bimbing mutawif. Itu yang realitinya. Mutawif yang paling utamanya tahap kesabaran dia amat-amat tinggi lah. And then yang keduanya, mutawif ni mendalami sejarah dan ilmu agama. Macam kita sendiri, kita ada mutawif. Contoh mutawifah pun ada. Kira Madinah kan kat Raudah nanti ada mutawifah untuk bawa bimbing ke Raudah. Dan kalau paling penting dalam Malaysia, mutawif kita akan support daripada A sampai Z. Dia pergi sampai balik, dia akan follow jemaah tu. Ada apa-apa permasalahan boleh rujuk dekat mutawif tu. Daripada segi hukum hakam ke tu, mutawif kena up to date. Dia tak boleh yang ikut silibus sama. Kadang-kadang netizen zaman sekarang ni diorang laju buat research daripada Mr. Google. Lepas tu ni macam ni kan. Lepas tu mutawif dia rujukkan mutawif pun macam dah blur-blur. Tapi mutawif tu insya-Allah dia boleh rujuk kepada orang-orang yang lebih pengalaman daripada dia lah. Pertamanya kita ni akan rujuk kepada sumber-sumber yang sahih. Maksudnya kat sini bukannya pada orang-orang pengalaman, tapi orang-orang yang berada di dalam agensi-agensi kerajaan lah. Sebab diorang lebih diyakini. And then kita akan rujuk kepada jabatan-jabatan kenaan. And then fatwa daripada kerajaan punya organisasi. And then kita akan rujuk balik. Kadang-kadang ada kes terjadi macam saya pergi sebelum ni, Ustaz A cakap lain, kita nak proof Ustaz A cakap apa. Okey, contoh sekian permasalahan saya baca, and then saya rujuk balik kepada kita punya mutawif tu lah. And then kita ada black and white yang mengatakan tu dikeluarkan oleh sekian. Maksudnya sekian tu jabatan yang diyakini lah, bukannya daripada mulut ke mulut. Yang paling menarik, jemaah tak payah pening kepala nak kena fikir tu fikir ni, semua kita dah sediakan daripada A sampai Z. Jemaah pergi sana just untuk ibadah saja, tak payah pening-pening nak pergi cari hotel, nak pergi cari itu cari ini. A sampai Z diorang kena uruskan sendiri. Memang serabut. Orang pergi sana nak tenang, nak ibadah, betul. Dia punya konsep macam tu. Kalau kita pergi sana kita nak pening kepala, kemungkinan problem akan ada sikit lah. And then kalau contoh daripada agensi sendiri, kita akan uruskan daripada diorang punya documentation, dan kita akan invite kita punya jemaah datang untuk kursus umrah. And then kita akan bagi bag lah, cenderar hati, diorang rasa selesa, selamat dan
rasa dibimbing dan diawasi selalu. Umrahnya sektor ni dia bermain dengan spiritual, dalaman. Kadang-kadang kita takut, betul ke aku buat ni? Kita kalau contoh, kita nak rujuk kat siapa betul? Kalau kita nak rujuk sendiri kepada Ustaz A cakap lain kadang-kadang, Ustaz B cakap lain kan. Syarikat sendiri pun kita akan ada pakar rujuk, bukan buat pakar yang memang betul-betul pakar dalam bidang lah. InsyaAllah apa-apa permasalahan tiba-tiba wanita datang haid masa buat umrah ke, adalah niat-niat dia tertentu kan, ada pakar rujuk. And then kita kan lagi sana, kita over confident, kita tak tahu balik Malaysia tiba-tiba pula cakap orang, ini cakap lain, ni cakap lain, dah ragu-ragu. Sebenarnya benda ni dah lama dah, bukannya baru lagi. Kalau kita study balik, memang contoh negara-negara tertentu sekali pun, macam contoh negara Malaysia ni, ada satu macam contoh benda-benda yang di dalam kawalan tak boleh kita bawa keluar sesuka hati, termasuk dekat negara sana lah. Dia membenarkan kita bawa air zam-zam untuk pulang ke Malaysia lah, satu kotak dalam botol, and then botol tu ada seal lagi. Kat sana, negara sana ada virus MERS-CoV unta. And then selepas daripada tu, Kementerian Pelancongan invite travel agent untuk pergi ke khusus taklimat tahun 2014, and then sampai sekarang kita memang tak bawa pun jemaah-jemaah untuk melawat ladang susu unta lah. Kalau contoh ziarah Hudaibiyah tu memang dulu kiri kanan penuh dengan unta-unta. Sekarang ni 2-3 tahun ni memang tak nampak unta. Kalau nampak pun seekor 2 ekor. Sebelum kita nak berangkat ke negara untuk menunaikan umrah tu, kita perlu satu suntikan. Kalau kita cakap bahasa kita ni, suntikan umrah lah. Yang swasta ni mungkin dalam around harga dia lebih kurang dalam RM160 lah satu suntikan. Boleh tahan 3 tahun atau 5 tahun, bergantung pada jemaah tu lah nak ambil suntikan berapa tahun. And then bila nak contoh nak pergi umrah lagi 2 tahun, dia boleh pakai buku yang sama warna oranye untuk pas ke negara Saudi. Sekarang ni alhamdulillah lah, kerajaan Saudi dia membenarkan jemaah wanita atas 18 tahun dah boleh pergi sendiri dah. Masa ni dah boleh grab lah untuk jemaah-jemaah perempuan tu, dah boleh pergi ramai-ramai kumpul, and then boleh pergi umrah. Kalau dulu memang tak boleh, untuk jemaah tu mesti wajib ada mahram. Sekarang ni kalau boleh, jemaah yang atas 18 tahun tu, bawah 45 tahun dah boleh pergi umrah dah. And then kalau yang tertangguh-tangguh tu, kalau boleh menabung daripada sekarang, tetapkan niat. Bila ada target, ada vision. Kalau cakap tak ada action, tak jalan.